Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Isu panas antara PAS dan DAP kembali memuncak apabila Setiausaha Agung DAP Anthony Lok tampil dengan kenyataan tegas menafikan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mengaitkan parti itu dengan isu adendum melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Kenyataan ini dikeluarkan selepas Abdul Hadi mendakwa kerajaan yang diterajui oleh DAP telah mengkhianati konsep rajak berperlembagaan berhubungan dengan isu semakan kehakiman berkaitan keputusan lembaga pengampunan. Lok dengan lantang menyifatkan dakwaan Abdul Hadi sebagai satu lagi episod dalam permainan politik yang sering dimainkan oleh PAS untuk meraih sokongan melalui naratif semuanya salah DAP. Beliau menegaskan bahwa DAP sama sekali tidak terlibat dalam urusan lembaga pengampunan dan menolak segala dakwaan yang coba mengaitkan parti itu dengan keputusan yang dibuat oleh pihak berkuasa berkaitan. Menurut Anthony Lok, dalam konteks wilayah persekutuan, segala urusan lembaga pengampunan dijalankan di bawah nasihat Peguam Negara kepada Yang di-Pertuan Agong. Beliau juga menekankan bahwa tidak ada seorang pun wakil DAP yang menganggotai lembaga tersebut, justru sebarang tuduhan bahwa DAP mempunyai pengaruh dalam isu ini adalah tidak berasas. Kenyataan ini sekaligus menyangkal dakwaan Abdul Hadi yang menggambarkan DAP seolah-olah menjadi dalang di sebalik keputusan kontroversi tersebut. Lok turut menuduh PAS menggunakan taktik lama yang menjadikan DAP sebagai sasaran untuk mewujudkan persepsi negatif dalam kalangan rakyat, terutamanya pengundi Melayu. Isu ini berpunca daripada keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan rayuan Najib Razak untuk memulakan semakan kehakiman bagi menguatkuasakan titah tambahan oleh Yang di-Pertuan Agong. Titah tersebut dikatakan memberi pertimbangan agar Najib menjalani hukuman penjara di rumah atas faktor kesehatan. Namun Abdul Hadi mendakwa kerajaan hari ini yang menurutnya didominasi oleh DAP telah mengabaikan titah tersebut dan mengkhianati prinsip raja berpelembagaan. Beliau turut menuduh DAP sebagai parti yang membawa agenda sekularisme yang bertentangan dengan nilai dan identiti masyarakat Malaysia. Bagi Abdul Hadi, apa yang berlaku sekarang adalah kesinambungan daripada pendekatan zaman penjajah yang tidak mempedulikan kepentingan majoriti penduduk negara ini. Anthony Lok tidak berdiam diri dan menolak dakwaan ini sebagai tidak berasas sama sekali. Beliau menyifatkan Abdul Hadi dan PAS sebagai terlalu taksu dengan kuasa sehingga sanggup memanipulasi isu sensitif untuk mengeruhkan keadaan politik negara. Lok menuduh PAS hanya berminat untuk menggulingkan kerajaan perpaduan dan tidak kisah menggunakan cara-cara yang memecah belahkan masyarakat. Dalam kenyataannya, Lok turut menyeru rakyat Malaysia agar menolak politik kebencian dan permainan retorik yang dimainkan oleh PAS. Beliau menegaskan bahwa DAP akan terus menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan untuk memastikan kestabilan politik negara dapat dipelihara. Namun, di sebalik kenyataan tegas Lok ini, persoalan penting masih ada. Mengapakah isu adendum ini begitu mudah dimanipulasi untuk mencetuskan ketegangan politik? Adakah benar tiada campur tangan politik dalam proses lembaga pengampunan atau adakah wujud tangan gaib yang cuba mempengaruhi keputusan tersebut? Isu ini membuka ruang kepada spekulasi yang lebih luas, terutamanya apabila ia melibatkan bekas Perdana Menteri yang masih mempunyai pengaruh politik yang sangat kuat. Selain itu, ini bukan kali pertama PAS dan DAP berdepan dengan pertikaian terbuka di ruang awam. Hubungan kedua-dua parti ini sudah lama tegang, terutamanya selepas keretakan dalam Pakatan Rakyat yang menyaksikan PAS mengambil pendirian berbeza dalam banyak isu penting. PAS sering menggambarkan
DAP sebagai ancaman kepada kedudukan Islam dan hak-hak Melayu. Manakala DAP pula melihat PAS sebagai parti yang menggunakan agama untuk meraih sokongan politik. Naratif ini terus dimainkan dalam kalangan penyokong tegar kedua-dua parti, menjadikan suasana politik di Malaysia semakin berpolariti. Bagi audiens yang mengikuti perkembangan isu ini, terdapat beberapa persoalan yang wajar kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, adakah dakwaan Abdul Hadi ini hanya satu strategi politik untuk menarik sokongan pengundi tradisional PAS, atau adakah terdapat asas yang lebih kukuh di sebaliknya? Yang kedua, mengapa DAP sering dijadikan sasaran dalam setiap isu besar yang melibatkan kerajaan perpaduan? Adakah kerana persepsi bahwa DAP mempunyai pengaruh yang terlalu besar dalam kerajaan hari ini? Dan yang ketiga, sejauh mana isu ini akan memberi kesan kepada kestabilan politik Malaysia dalam jangka masa panjang? Dengan pilihan raya negeri Sabah yang semakin hampir, tidak mustahil isu seperti ini akan digunakan untuk meraih sokongan di peringkat akar umbi. Selain itu, persoalan turut timbul mengenai sejauh mana Perdana Menteri Anwar Ibrahim mampu mengawal ketegangan politik antara komponen dalam kerajaan perpaduan. Adakah beliau mempunyai strategi yang kukuh untuk memastikan isu-isu seperti ini tidak berlarutan? Atau adakah beliau akan memilih untuk mendiamkan diri dan membiarkan polemik ini berlalu begitu sahaja? Dalam konteks ini, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan perpaduan akan terus diuji. Secara keseluruhannya, pertikaian terbuka antara Anthony Locke dan Abdul Hadi ini bukan sahaja mencerminkan ketegangan politik antara PAS dan DAP, tetapi juga menggambarkan cabaran besar yang dihadapi oleh kerajaan perpaduan dalam mengekalkan kestabilan dan kepercayaan rakyat. Isu adendum Najib Razak bukan sekadar isu perundangan, tetapi sudah menjadi alat politik yang sangat berkesan untuk mencetuskan persepsi dan membangkitkan sentimen dalam kalangan rakyat. Apa yang pasti, isu ini masih jauh daripada penyelesaian dan akan terus menjadi topik hangat dalam wacana politik Malaysia. Jangan lupa untuk tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen. Adakah Anda bersetuju dengan kenyataan Anthony Locke, atau adakah Abdul Hadi mempunyai asas yang kukuh dalam dakwaannya? Mari kita bincang bersama-sama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Current Sphere MY untuk terus mengikuti perkembangan isu-isu politik terkini di Malaysia. Politik adalah seni kemungkinan, tetapi kebenaran tetap menjadi asas kepada kestabilan. Sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian sahaja. Terima kasih semua.